Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Yahya dan ini fokus minggu depan. Banyak perkara dan juga kejadian yang mungkin berlaku sepanjang minggu depan. Antara fokusnya adalah berkaitan dengan pasca banjir, bagaimana pula dengan pilihan raya Taiwan dan juga antara perkara-perkara penting melibatkan politik, ekonomi dan sebagainya. Tetapi tumpuan hari ini adalah rakyat Taiwan yang mula menjalankan tanggungjawab bagi pilihan raya Presiden dan Parlimen apabila proses pengundian dibuka pada hari ini. Dan pilihan raya tersebut menyusul ketika Beijing meningkatkan tekanan menuntut kedaulatan kepulauan itu. Parti pemerintah Parti Progresif Demokratik DPP yang memperjuangkan identiti Taiwan dan menolak tuntutan wilayah China berusaha mempertahankan pentadbiran bagi penggal ketiga membabitkan calonnya naib Presiden Lai Ching-te. Ching-te berdepan dua lawan utama iaitu Ho Yui daripada Parti Pembangkang Terbesar Taiwan iaitu Kuomintang dan bekas Datuk Bandar Taipei Ko Wen-ji dari Parti Rakyat Taiwan yang baru ditubuhkan pada 2019. Sebelum ini China berulang kali mengecam Ching-te sebagai pemisah berbahaya selain menolak untuk berunding. Ching-te berkata beliau komited untuk memelihara keamanan di seluruh Selat Taiwan tetapi menuduh China cuba campur tangan dalam pengundian dengan menyebarkan maklumat yang salah dan meletakkan tekanan ketenteraan dan ekonomi ke atas pulau yang dilihat Beijing sebagai wilayah suci China. Menurut KMT dan TPP, Taiwan memerlukan pertukaran kerajaan selepas 8 tahun pemerintahan DPP walaupun usaha kedua-dua parti itu pada akhir tahun lalu untuk membentuk jalinan bersama menentang DPP gagal. DPP dan KMT kedua-duanya mengadakan perhimpunan terakhir mereka pada petang Jumaat di Taipei manakala TPP pula berhampiran pejabat presiden. Sementara itu pengundi di Taiwan bersedia berjuang dalam pilihan raya bagi memberi masa depan lebih baik buat negara itu. Dan untuk kita memahami dengan lebih lanjut terutamanya tumpuan kita dan juga fokus terhadap pilihan raya Taiwan ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Roy Anthony Rogers yang merupakan Timbalan Pengarah Institut Asia Eropah Universiti Malaya menerusi dalam talian ketika ini. Salam sejahtera Doktor. Salam sejahtera. Ya. Prof, pertama sekali, bila kita bercakap berkaitan dengan pilihan raya Taiwan, kenapa kita memberi fokus dan juga tumpuan kepada pilihan raya Taiwan kali ini? Ya, pilihan raya ini walaupun merupakan pilihan raya di Taiwan tetapi isunya ada atau impaknya mempunyai impak kepada kestabilan rantau di Asia Timur dan juga kepada masyarakat antarabangsa secara keseluruhan. Seperti mana yang kita sedia maklum, Taiwan merupakan salah satu pengeluar semiconductor yang terbesar di dunia, yang mana kebanyakan barangan elektronik seperti komputer dan sebagainya memerlukan semiconductor. So, Taiwan merupakan satu kuasa ekonomi yang utama dan kestabilan Taiwan, kestabilan politik di Taiwan akan memberi peranan atau impak yang penting. Malahan ramai rakyat Malaysia sendiri yang sama ada bekerja di Taiwan ataupun belajar di Taiwan. So pilihan raya di Taiwan, pilihan raya Presiden Taiwan 2024 merupakan satu yang mendapat tumpuan yang utama khasnya di Taiwan dan pada masyarakat antarabangsa. Prof, sebelum kita bercakap berkaitan dengan demokrasi dan juga kita bercakap berkaitan dengan ego antara kedua-dua negara besar dunia, saya nak melihat dulu kepada antara peranan penting dalam sistem demokrasi Taiwan, iaitu peranan politik dan juga peranan parti politik. Bagaimana Prof melihat kepada parti-parti politik dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik di Taiwan? Ya. Kalau kita lihat pada perkembangan politik dan pendemokrasian di Taiwan agak menarik dan demokrasi telah berkembang subur di Taiwan kerana satu ketika dahulu Taiwan di bawah pemerintahan satu parti yang dominan iaitu Parti Kuomintang semenjak 1949. Walau bagaimanapun, pengaruhnya terhakis dan dia mengalami kekalahan ketika pilihan raya pada 2000 dengan kebangkitan parti DPP, Parti Demokratik Progresif Parti. Presiden Jiang Shui-bian beliau telah menang dan menjadi presiden. Selepas itu bangkit semula Kuomintang pada 2008 dengan Presiden Ma Ying-jeou. Dan pada 2016 parti DPP kembali semula dengan kebangkitan Presiden Tsai Ing-wen sehingga kini. So kita dapat lihat
Taiwan telah berkembang daripada satu parti sistem kepada dua parti sistem, malahan dalam pilihan raya yang ada pada kini tahun ini 2024 menyaksikan tiga parti, iaitu dengan adanya Taiwan People's Party TPP. So boleh dikatakan pendemokrasian Taiwan ini berkembang subur dan rakyat Taiwan bebas untuk memilih antara salah satu daripada parti-parti tersebut, dan ini merupakan salah satu pilihan raya yang paling sengit dalam sejarah Taiwan dalam isu-isu yang telah dibangkitkan sepanjang kempen pilihan raya dan juga debat antara calon-calon presiden. Saya menarik apabila Prof kata ini mungkin antara pilihan raya paling sengit yang akan didepani oleh parti-parti yang bertanding dan juga pilihan raya Taiwan. Tapi kita nak melihat kepada bagaimana sistem representasi dalam pilihan raya Taiwan. Bila kita bercakap berkaitan dengan akhirnya pilihan itu kepada rakyat dan juga pengundi dalam pelbagai suara dan juga kepentingan masyarakat. Bagaimana refleksi ini dapat diterjemahkan dengan baik dengan adanya sistem demokrasi seterusnya menjurus kepada parti politik dan akhirnya kepada sistem dan juga keadaan pilihan raya di Taiwan buat 2024 ini, Prof. Dari segi representasi atau representation dengan izin, dia menyaksikan penglibatan pelbagai golongan. Walaupun calon-calon yang bertanding untuk jawatan presiden ketiga-tiganya menjangkaui usia 60 ke atas, tetapi timbalan presiden misalnya khasnya DPP adalah seorang calon wanita, dan begitu juga ataupun running mate untuk TPP, Taiwan People's Party, juga seorang wanita yang hanya berumur lebih kurang 40-an, dan running mate untuk DPP juga berumur 50-an. So mereka cuba membawa masuk atau membenarkan penyertaan golongan yang lebih muda, walaupun calon presiden adalah mungkin terdiri pada golongan yang veteran. Dan selain daripada itu, golongan muda memainkan peranan yang amat penting dalam pilihan raya ini, dan antara isu yang menjadi isu hangat adalah isu seperti pemulihan ekonomi pasca pandemik COVID dan isu kenaikan kos sara hidup, khasnya isu perumahan di Bandaraya Taipei yang semakin meningkat sehingga kan ramai di antara penduduk Taiwan yang menetap di Taipei satu ketika dahulu terpaksa berhijrah keluar daripada Bandaraya Taipei ke Hsinchu, Taichung, iaitu lebih jauh kerana kos kehidupan di Taipei amat tinggi. So ini merupakan antara isu-isu yang hangat diperkatakan oleh setiap calon. Prof, ini sesuatu isu besar dan juga isu menarik untuk kita lihat. Tatkala Beijing meningkatkan tekanan menuntut kedaulatan kepulauan itu, dalam masa yang sama Amerika Syarikat memberi sokongan kuat kepada Taiwan dan sebagainya. Dalam hal dan juga situasi ini, Prof, bagaimana peranan Taiwan dalam membentuk dinamika geopolitik di rantau Asia Pasifik dan juga kesan terhadap hubungan antara kuasa besar dunia ini? Dalam pilihan raya 2024 Taiwan ini, isu antara hubungan Taiwan dengan China atau Taipei dengan Beijing merupakan satu isu yang sangat hangat, dan setiap calon telah memberi pendapat mereka ketika debat presiden. Untuk calon daripada DPP misalnya, beliau cuba untuk mempertahankan dasar yang diamalkan oleh Presiden Tsai Ing-wen semenjak beliau mengambil alih tampuk pemerintahan pada 2016, di mana hubungan yang agak tegang antara Taiwan dengan tanah besar China, dengan misalnya pada 2022 lawatan Nancy Pelosi, Speaker Amerika Syarikat, dan juga hubungan ini telah menyebabkan ekonomi atau hubungan ekonomi antara Taiwan dengan China telah merosot. So ini merupakan satu isu yang sangat hangat bagi calon Kuomintang pula. Mereka atau calon telah bersetuju untuk meredakan ketegangan antara China dengan
Taiwan dengan menyediakan ruang untuk berdialog antara Taiwan dengan China. Begitu juga TPP. Tetapi pihak TPP telah mendakwa Kuomintang sebagai telah berkompromi dengan China. So isu hubungan China dengan Taiwan atau cross-strait relations ini sememangnya sangat tegang dan menjadi satu isu yang sangat hangat diperdebatkan. Tetapi yang impaknya adalah kepada penduduk Taiwan sendiri kerana ada yang bersetuju dengan dasar TPP yang lebih bersifat pro kepada identiti Taiwan, manakala ada juga yang mengatakan kemerosotan ekonomi akibat hubungan tegang antara China dengan pihak Taiwan. So ini boleh dikatakan penduduk Taiwan sendiri telah berpecah dari segi pendapat dan tidak dapat dinafikan Taiwan telah menjadi sebahagian daripada percaturan politik kuasa-kuasa besar khasnya Amerika Syarikat dengan China. Menjadi percaturan antara politik dan juga kuasa-kuasa besar di antara Amerika Syarikat dan juga China dan pastinya seperti yang Prof nyatakan tadi, ia berada di tengah-tengah, tetapi dalam masa yang sama apabila kita bercakap berkaitan dengan keadaan ekonomi, apa potensi besar sebenarnya Taiwan ini terutamanya dalam kita bercakap berkaitan dengan ekonomi global ini, Prof? Ya, hubungan tegang antara Taiwan dengan China tidak membawa apa-apa kesan positif dari segi ekonomi terhadap Taiwan. Dan maka suka tak suka, sesiapa yang akan menang dalam pilihan raya nanti terpaksa mengakui bahawa mereka terpaksa juga menjalinkan hubungan yang lebih mesra dengan Beijing untuk tujuan kebaikan dua-dua pihak, khasnya untuk ekonomi Taiwan itu sendiri. Dan perlu ditegaskan keputusan yang dijangkakan ini saya tidak mahu terlalu nak predict dalam tetapi dijangkakan keputusan juga mana-mana parti yang menang, sama ada khasnya Kuomintang ataupun TPP, mereka akan menang dalam keadaan dengan majoriti yang agak tipis dan mungkin ada besar kemungkinan selepas pilihan raya ini akan adanya gabungan politik dan sebagainya kerana dijangkakan seperti yang saya sebut tadi, ini merupakan satu pilihan raya yang sangat sengit dan tidak akan menyaksikan satu kemenangan yang sangat jelas kepada mana-mana pihak, dan selepas pilihan raya mungkin akan adanya percaturan politik dalaman antara parti-parti untuk membentuk satu kerajaan yang lebih kukuh. Ini mungkin akan berlaku di Taiwan nanti. Adakah di saat ini Prof merasakan memperbaiki hubungan antara Taipei dan juga Beijing itu merupakan jalan terbaik untuk memastikan keadaan dan juga kelangsungan dan juga kestabilan Taiwan itu untuk tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya? Ya, apa yang penting adalah mungkin status quo, untuk mengekalkan status quo yang sedia ada supaya keputusan tidak akan bersifat terlalu melampau kepada satu pihak, iaitu sama ada Taiwan akan memilih untuk berkerajaan sendiri ataupun terlalu ke arah Beijing, iaitu mengekalkan status quo dan meneruskan kelangsungan dan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi antara China dengan Taiwan. Kerana pada keseluruhannya penduduk Taiwan sendiri mengalami masalah kegawatan ekonomi khasnya pasca COVID-19. So mereka memerlukan kerjasama dengan satu kuasa yang besar dalam hal ini, iaitu dengan China, bukan hanya setakat dengan Amerika Syarikat ataupun Jepun, tetapi dengan China kerana kedudukannya yang sangat rapat dengan China dari segi lokasinya. Kalau kita bercakap dengan apa yang boleh kita gambarkan seperti yang Prof nyatakan tadi, hubungan rapat ataupun memperbaiki hubungan di antara Taipei dan juga Beijing, bagaimana pula situasi Amerika Syarikat ketika itu, Prof? Ya, Amerika Syarikat dalam hal ini akan terus menyokong Taiwan sebagai satu
bukan sebagai satu entiti negara kerana Amerika Syarikat masih mengekalkan dasar One China Policy, tetapi dapat disaksikan bahawa di bawah pentadbiran Presiden Joe Biden, mereka telah meninggalkan dasar yang selama ini diamalkan, iaitu strategic ambiguity, iaitu satu dasar yang mana menyokong Taiwan tetapi ada unsur-unsur ambiguity ataupun unsur yang tidak menentu. Tetapi agak jelas daripada apa yang diperkatakan oleh Joe Biden sendiri bahawa sekiranya berlakunya konflik ketenteraan, Amerika Syarikat akan pasti campur tangan dalam Taiwan. Tapi dalam bentuk apa, iaitu misalnya campur tangan tapi sama ada ketenteraan ataupun memberi senjata dan sebagainya, itu tak pasti lagi. Tapi yang pasti Amerika Syarikat akan meneruskan dasarnya untuk menjual senjata kepada Taiwan dan mempertahankan Taiwan walaupun dikecam oleh China. Dan juga Prof, mungkin secara ringkas, apa pandangan dan juga mungkin harapan Malaysia itu sendiri untuk melihat kepada pilihan raya kali ini dan akhirnya antara hubungan Taiwan, China, Amerika Syarikat dan sebagainya? Saya berpendapat Malaysia walaupun kita mengekalkan dasar One China Policy dalam hubungan Malaysia dengan China, kita tidak ada hubungan diplomatik sama sekali dengan Taiwan, tetapi kita mempunyai hubungan dari segi perniagaan, sosial, dan Malaysia mahukan kestabilan di Taiwan kerana seperti mana yang saya sebut tadi, adanya pelaburan dua hala antara Malaysia dengan Taiwan dan Taiwan dengan Malaysia, dan ramai juga penduduk Malaysia yang bekerja di Taiwan, yang belajar di Taiwan. Begitu juga ramai orang Taiwan yang menetap di Malaysia, bekerja di Malaysia. Maka kestabilan dan kemakmuran itu amat dititik beratkan oleh Kuala Lumpur, dan supaya kestabilan dapat dikekalkan. Sekurang-kurangnya status quo yang sedia ada ini dikekalkan demi kepentingan semua pihak. Ini yang paling penting bila kita menelusuri pilihan raya, termasuk pilihan raya di Taiwan ini, seperti yang Prof nyatakan tadi, perkara kunci ataupun perkara pokok adalah berkaitan dengan kestabilan, ekonomi, politik dan sebagainya secara inklusif untuk memastikan bahawa hubungan dua hala di antara negara-negara bersama dengan Taiwan itu dapat dilangsungkan dengan baik. Profesor Madya Dr. Roy Anthony Rogers, Timbalan Pengarah Institut Asia Eropah UM, bersama-sama kita dalam Fokus Minggu Depan. Terima kasih Doktor. Terima kasih kerana analisis dan juga diskusi kita berkaitan dengan pilihan raya Taiwan. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.